mempertahankan iman dan takwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sirah Nabi dan Rasul pada kali ini kita akan menceritakan mengenai dengan Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah manusia ataupun nabi yang dikatakan kesabaran yang paling tinggi. Dan Nabi Ayub ini adalah seorang rasul yang dikatakan paling kaya. Nabi Ayub alaihi salam dikurniakan dengan kekayaan yang melimpah ruah dan mempunyai anak yang ramai. Dengan ini kesabaran dan kesyukuran Nabi Ayub ini sehinggakan syaitan ataupun iblis mengatakan bahawa Nabi Ayub ini bersyukur ataupun bersembahyang, beribadat kepada Allah adalah semata-mata untuk ingin mengekalkan kekayaannya itu. Maka pada satu ketika syaitan ataupun iblis berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia memberitahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, katanya, wahai Tuhanku, sesungguhnya Ayub aninya ia beribadat kepadamu adalah semata-mata untuk mengekalkan hartanya. Tapi bukannya sebenarnya untuk taat kepadamu. Maka izinkanlah aku untuk memberi ujian kepada Ayub ani. Maka Allah mengizinkan kepada iblis untuk menguji Nabi Ayub ini. Maka rancangan pertama iblis ialah merosakkan ataupun menghancurkan segala harta kekayaan Nabi Ayub, iaitu dengan merosakkan segala tanamannya, ternakannya,
sehingga kekayaan Nabi Ayub ini habis macam itu saja. Maka apa yang Nabi Ayub lakukan ialah bersyukur. Baginda anda mengeluh, maka ia pun bersyukur kerana ia berkata, sesungguhnya apa yang telah Allah kurniakan kepadaku, maka ia berhak untuk mengambilnya. Maka iblis pun berpuas hati kerana Nabi Ayub masih lagi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menghadap lagi iblis ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan aku lagi untuk mengujinya. Kerana walaupun ia kehabisan harta, tapi ia masih ada lagi anak-anaknya untuk mendapatkan harta. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan lagi kepada iblis untuk menguji Nabi Ayub. Maka kali kedua ni iblis pun mematikan ataupun membunuh dengan dalam satu kisah ada mengatakan rumah di tempat Nabi Ayub ini digegarkan dengan gempa dan kesemua anak-anak baginda ni meninggal dunia sekaligus. Maka bersedihlah isteri Nabi Ayub alaihi salam ni, tetapi Nabi Ayub masih lagi taat, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya anak-anak ini adalah pinjaman. Apa yang telah yang hidupnya pasti akan kembali, dan ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda pun sujud bersyukur. Maka iblis masih lagi tidak berpuas hati dengan apa yang telah dirancangkannya itu indah menjadi. Maka kali ketiga iblis pun datang lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rab, wahai Tuhanku, izinkan lagi aku mengujinya kerana Ayub ini masih lagi sihatnya. Kalau aku diizinkan untuk mengujinya, mungkin ia indah lagi akan menyembahmu. Kerana kesabarannya mungkin akan hilang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan lagi iblis ini untuk memberi ujian kepada Nabi Ayub. Maka dengan izin Allah pun Nabi Ayub ini ditimpakan dengan penyakit. Penyakit kulit yang luar biasa. Sehingga kulit-kulitnya ni indah lagi macam biasa. Keluar segala nanah dan berbau. Sehingga dijauhi oleh kaum-kaumnya. Sehingga Nabi Ayub pun dihalau daripada perkampungannya itu. Dan Nabi Ayub setelah itu berpindah, setelah bertahun-tahun, ada lebih daripada 7 tahun, baginda ditimpa dengan penyakit sehingga tinggallah seorang bersama dengan istrinya. Maka kehabisan sudah harta, kehabisan sudah, indah lagi ada anaknya. Maka Nabi Ayub alaihi salam dan istrinya tinggal di kawasan yang terpencil dan indah lagi mempunyai sumber pendapatan, maka istrinya pun bekerja untuk mencari makanan. Maka ia pun bekerja. Setelah diketahui bahawa isteri Nabi Ayub ini yang bekerja, maka mereka pun takut untuk menerima isteri Nabi Ayub ini untuk bekerja. Kerana takutnya kadang kejangkitannya. Maka lama-lama ia pun indah ada kerja. Sampai indah lagi adakan dimakan sehingga istrinya pada satu hari pun indah lagi tahan. Maka istrinya itu pun lari meninggalkan Nabi Ayub alaihi salam dan tinggallah Nabi Ayub keseorangan. Kata Nabi Ayubnya, kalau aku sembuh nanti akan kupukul kau 100 kali dengan tongkatku. Maka Nabi Ayub alaihi salam pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya, ya Allah Tuhanku, engkau perkenankanlah doaku dan sembuhkanlah aku. Lalu ada Allah Subhanahu Wa Taala mengatakannya, hentakkanlah kakimu di tanahnya dan mandilah engkau dengan air itunya. Lalu Nabi Ayub alaihi salam pun menghentakkan kaki baginda
dan keluarlah air, dan mandilah baginda dengan air yang keluar daripada tanah itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuhlah Nabi Ayub alaihi salam. Dan setelah itu isterinya merasa menyesal dan balik semula ke rumah. Dan dilihatnya ada seorang lelaki yang muda, yang lain daripada yang dilihatnya di rumah itu. Maka Nabi Ayub pun memberitahu bahawa ini adalah aku, Ayubnya, suamimu. Maka ia pun meminta maaf kepada Nabi Ayub dan melaksanakan apa yang telah dikatakannya itu, iaitu hendak memukul isterinya sebanyak 100 kali. Tetapi kalau akan dipukul 100 kali memang banyak. Maka diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memukulnya dengan 100 ranting kayu dengan sekali pukulan. Maka setelah itu mereka pun membina semula kehidupan mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala menggandakan lagi kenikmatan yang telah diberikan. Dan pada masa itu mereka punya ternakan dan tumbuh-tumbuhan serta apa saja yang diusahakan oleh Nabi Ayub alaihi salam menjadi. Dengan kisah itu tadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.